Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini kita teruskan lagi dengan kitab Fadilat Amal, tajuk yang kelima, Keislaman Hazrat Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu. Hazrat Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu ialah seorang sahabat yang masyhur yang akhirnya telah menjadi salah seorang daripada ahli zuhud dan ulama yang hebat. Hazrat Ali radhiyallahu anhu berkata, Hazrat Abu Dzar radhiyallahu anhu telah memperoleh ilmu yang tidak mampu diperoleh oleh orang lain. Bahkan beliau telah menjaga ilmu-ilmu itu dengan baik. Apabila berita kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepadanya, maka beliau menghantar saudaranya ke Mekah untuk memastikan kebenaran dan mengambil maklumat tentang seseorang yang mendakwa menerima wahyu serta mendapat berita dari langit. Beliau juga menyuruh saudaranya itu supaya menyelidik keadaan orang itu dan mendengar kata-katanya dengan penuh perhatian. Saudaranya itu pun datang ke Mekah Mukarramah dan setelah menyelidik keadaan orang itu, dia telah kembali kepada Hazrat Abu Dzar radhiyallahu anhu dan menerangkan, saya melihat dia menyeru kepada perangai yang baik dan akhlak yang mulia. Saya juga mendengarkan daripadanya kata-kata yang bukannya syair dan tidak juga percakapan tukang nujum. Hazrat Abu Dzar radhiyallahu anhu masih belum berpuas hati dengan laporan yang ringkas itu. Beliau sendiri menyediakan bekalan dan pergi sendiri ke Mekah dan terus pergi ke Masjidil Haram. Beliau belum mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk bertanya kepada sesiapa, beliau merasakan bertentangan dengan muslihat beliau. Beliau berada dalam keadaan bersalah sehingga ke petang. Apabila waktu petang, Hazrat Ali radhiyallahu anhu telah melihat beliau yang merupakan seorang musafir asing. Telah menjadi kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhu oleh sebab miskin serta orang asing telah menjadi kebiasaan para sahabat. Oleh sebab itu, Hazrat Ali radhiyallahu anhu telah membawa Hazrat Abu Dzar radhiyallahu anhu ke rumahnya. Sungguh pun Hazrat Ali radhiyallahu anhu telah melayaninya dengan makan, minum dan tempat tidur, namun sedikit pun beliau tidak berasa perlu untuk bertanya tentang diri musafir itu atau tentang sebab kedatangannya ke situ. Musafir itu pun tidak meluahkan apa-apa. Pada pagi keesokan hari lagi, Hazrat Abu Dzar radhiyallahu anhu pergi ke masjid. Sepanjang hari itu beliau menghabiskan dalam keadaan demikian, yakni beliau sendiri tidak mengenali sesiapa dan beliau juga tidak bertanya kepada orang lain. Mungkin kerana berita permusuhan orang ramai terhadap Nabi SAW sangat masyhur. Bermacam-macam kesusahan dikenakan ke atas baginda SAW serta orang yang datang bertemu baginda SAW. Beliau berfikir bahawa dengan bertanya kepada sesiapa, mungkin beliau tidak akan mendapat maklumat yang betul. Sebaliknya akan menimbulkan buruk sangka. Lebih baik beliau menyelamatkan diri daripada bahaya yang sia-sia dengan tidak bertanya.
Pada petang hari kedua pun Hazrat Ali radhiyallahu anhu telah teringatkan beliau, seorang musafir asing yang belum selesai tujuan kedatangannya. Oleh itu, sekali lagi Hazrat Ali radhiyallahu anhu membawa tetamu tersebut pulang ke rumahnya. Beliau juga telah menyediakan makanan dan menyediakan tempat tidur untuknya, tetapi pada malam itu pun beliau tidak bertanya apa-apa kepada Hazrat Abu Zar radhiyallahu anhu. Pada malam ketiga pun itulah keadaan yang berlaku. Lalu Hazrat Ali radhiyallahu anhu bertanya, "Kamu datang untuk urusan apa? Apakah maksud kedatanganmu?" Hazrat Abu Zar radhiyallahu anhu meminta supaya Hazrat Ali radhiyallahu anhu bersumpah dan berjanji supaya memberitahu maklumat yang sebenar. Selepas itu baru beliau memberitahu tujuannya. Hazrat Ali radhiyallahu anhu berkata, "Baginda sallallahu alaihi wasallam sememangnya Rasul Allah. Esok ikutlah saya pergi berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bawa kamu ke sana. Walau bagaimanapun sekarang ini penentangan sedang hebat. Oleh sebab itu, dalam perjalanan nanti sekiranya saya menemui seseorang yang mungkin akan melakukan sesuatu terhadap kamu kerana kamu berjalan bersama saya, maka saya akan berpura-pura membuang air kecil ataupun saya akan berpura-pura membetulkan kasut saya. Sementara kamu berjalanlah terus. Janganlah berhenti bersama saya. Dengan ini orang tidak akan tahu yang kamu bersama saya." Oleh itu, pada keesokan pagi beliau telah mengikut Hazrat Ali radhiyallahu anhu sehingga sampai ke sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di sana, maka berlaku perbualan antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah memeluk Islam pada masa itu juga. Oleh kerana bimbang kesusahan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan zahirkan dulu keislamanmu sekarang. Kembalilah kepada kaummu secara sembunyi. Apabila kami telah menang, barulah kamu datang kembali." Beliau telah berkata, "Wahai Rasulullah, demi zat yang jiwa saya dalam genggamannya, saya akan laungkan kalimah tauhid ini di tengah-tengah mereka yang tidak beriman itu." Lalu pada masa itu juga beliau telah pergi ke Masjidil Haram dan dengan suara yang lantang telah melaungkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian apakah yang telah berlaku? Orang ramai bangun dari keempat-empat penjuru dan mula memukul beliau dengan teruk sehingga mencederakannya dan beliau hampir mati. Bapa saudara Nabi SAW, Hazrat Abbas radhiyallahu anhu, yang pada masa itu masih belum memeluk Islam, telah membaringkan diri di atas badan beliau untuk menyelamatkannya. Hazrat Abbas radhiyallahu anhu telah berkata kepada orang ramai, "Kenapa kamu zalimi dia? Orang itu daripada kabilah Ghifar dan kabilah itu tinggal dalam perjalanan kita ke Syam. Perniagaan dan urusan kamu yang lain semuanya dengan negeri Syam. Sekiranya dia mati, maka jalan laluan kita ke Syam akan tertutup." Disebabkan saranan itu, orang ramai pun mula berfikir bahawa sememangnya dari negeri Syam segala keperluan mereka disempurnakan. Tertutupnya jalan ke sana merupakan satu musibah. Oleh sebab itu mereka telah membiarkan beliau. Demikian jugalah yang berlaku pada keesokan hari. Beliau pergi dan melaungkan kalimah syahadah dengan suara yang lantang dan orang ramai tidak dapat menahan sabar setelah mendengar kalimah tersebut lalu menerkam beliau. Pada hari kedua itu pun Hazrat Abbas radhiyallahu anhu juga menyelamatkan beliau dengan menerangkan bahawa jalan perniagaan mereka akan tertutup. Keterangan: perbuatan Hazrat Abu Zar radhiyallahu anhu itu ialah kerana semangat dan dorongan untuk menzahirkan yang hak benar.
Walaupun diarahkan oleh Nabi SAW supaya menyembunyikan keislamannya, apabila agama ini ialah agama yang benar, maka siapalah lagi yang perlu ditakuti sehingga agama yang benar itu perlu disembunyikan. Manakala larangan Rasulullah SAW ialah semata-mata kerana keperhatian baginda SAW terhadap beliau. Mungkin Hazrat Abu Zar radhiyallahu anhu tidak mampu menanggung segala kesusahan. Sekiranya tidak kerana alasan itu, maka tidak mungkin seorang sahabat akan melanggar perintah Nabi SAW. Beberapa contoh daripada kisah para sahabat radhiyallahu anhu tentang perkara ini akan diterangkan dalam satu bab yang tersendiri. Oleh kerana Rasulullah SAW sendiri menanggung segala jenis penderitaan dalam menyebarkan agama, maka Hazrat Abu Zar radhiyallahu anhu lebih mengutamakan hasrat untuk mengikuti Rasulullah SAW daripada kesenangan beliau sendiri. Inilah satu-satunya perkara yang menyebabkan kemajuan agama dan dunia datang tersungkur pada kaki para sahabat radhiyallahu anhu, dan mereka dapat menguasai setiap medan. Sesiapa sahaja yang telah mengucapkan kalimah syahadah dan masuk di bawah naungan bendera Islam, sebesar-besar kekuatan pun tidak dapat menahannya, dan sebesar kezaliman pun tidak dapat menghalangnya daripada menyebarkan agama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.